Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, cikgu. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Kita dah belajar mengenal wang shilling, wang kertas, duit Malaysia kita dah kenal duit RM10, RM5, duit RM1, duit 5%, 5%, 10%, 5 sen apa ciri-ciri di depan dia, di belakang dia, okey, warna dia, okey. Ah, apa yang ada gambar-gambar di atas wang yang tersebut Okey, baik. So hari ni kita nak belajar kita nak belajar nilai wang. Okey. Nilai wang. Okey, baik. Buka buku teks. Sekarang buka buku teks jilid 2 muka surat 14. Okey. Dah buka ataupun tengok pada skrin awak. Cikgu ada share nilai wang. Kita ada dua orang murid dekat situ. Okey. Dua orang murid. Dia pegang duit. Pegang nilai wang. Iaitu yang kawan lelaki tu pegang berapa sen dia pegang tu? 5 sen. 5 sen. Okey, dia pegang duit 5 sen. Jadi, nilai 5 sen tu di dalam abakus macam mana ya cikgu? Cikgu nak terangkan ni. Kita tengok dulu yang dalam buku teks kita. Apa yang ada isi kandungan dalam buku teks kita ni ya? Ni dia. Okey, ni dia. Okey, 5 sen. Nilai ni kita tahulah. Cikgu yakin murid-murid tahu nilai ni 5 sen Okey, 5 sen di dalam abakus. Okey, cuba kita tengok abakus ni. Ataupun sempowa ni. Sempowa kita ni ada special sikit. Awak nampak tak titik warna putih dekat tengah-tengah ni? Cikgu bulatkan warna hitam tu ada titik ataupun awak tengok dalam buku teks awak. Dalam gambar ni mungkin kecil. Tak nampak awak tengok dalam buku teks awak. Tu ada titik. Okey, itu adalah titik perpuluhan yang memisahkan antara sen dan ringgit. Okey, baik. Baik, nilai tempat yang mula-mula ni, ini adalah nilai tempat sen. Okey, yang seterusnya yang sebelah dia ni, okey, yang warna merah ni ialah 10 sen. Okey, kemudian yang seterusnya selepas titik ni, okey, ini adalah nilai tempat ringgit. Okey, dan yang seterusnya, yang di sebelah sini adalah nilai tempat 10 ringgit. Jadi dalam abakus kita ada nilai tempat. Abakus wang dalam abakus yang menunjukkan kepada nilai wang dia ada nilai tempat dia, okey? Dan dia ada titik perpuluhan kecil kalau kat sekolah cikgu Semi memang ada khas abakus yang untuk wang. Okey, dia ada titik, ada simbol titik warna putih tu. Dia memisahkan antara rumah sen dengan 10 sen. So, bila ada pemisah titik perpuluhan tu, yang belakang sekali nilai tempat sen. Kemudian 10 sen, ringgit, 10 ringgit dan seterusnya lah. Okey, baik. Sekarang wang yang ditunjukkan kawan kita ni adalah nilainya 5 sen. Okey, so sekarang cuba kita tengok. Betul tak 5 sen? Okey, nampak tak? Yang bawah ni, bila 5 sen, kita tengok rumah sen lah Okey, yang atas ini diturunkan. Okey, yang atas nilainya apabila diturunkan nilainya adalah 5. Bawah ada naik tak? Bawah tak ada naik apa-apa cikgu. Dia tak ada naik apa. Maka nilainya 5. 5 apa? 5 sen. Samalah nilai dia ni, 5 sen. Itu kedudukan abakus apabila kita turunkan di rumah sen, kita turunkan yang atas. Maka nilainya adalah 5. 5 apa? 5 sen. Okey, itu contoh dia. Baik, kita tengok lagi. Cikgu macam mana pula kalau 10 sen? Kalau 10 sen jom kita tengok. Kita tengok 10 sen pula. Ni dia 10 sen. Okey. Okey, 10 sen. Okey, nampak tak titik dia tu? Ada cikgu titik dia tu. Ni titik dia. Titik perpuluhan yang memisahkan antara sen dengan ringgit. Okey. Dia kata 10 sen cikgu. Okey, 10 sen. Yang mana nilai tempat 10? Ini cikgu nilai tempat 10 sen. Yang ni. Ini adalah nilai tempat 10 sen. 10 sen. Okey, dia kata 10 sen kan? Bila dia kata 10 sen maksudnya yang bawah naik 1. Naik 1 saja. Nilainya 1. 10 sen ataupun 10 sen. Atas tak turun, bawah naik 1 saja. Itu contoh kedudukan sempowa bagi nilai 10 sen. Boleh nampak tak murid-murid macam mana nilai dalam sempowa 10 sen? Boleh. Dia naikkan dia naikkan rumah 10 sen saja. Mana rumah 10 sen cikgu? Yang belakang titik perpuluhan, yang mula-mula tu. Okey, yang belakang titik perpuluhan tu, yang mula-mula tu nilai rumah 10 sen. Okey? Naikkan berapa cikgu? Yang bawah saja naikkan. Berapa naik? 1. Kenapa 1? Sebab 10 sen. Okey, boleh? Boleh. Okey, baik. Kalau boleh, jom kita tengok lagi. Okey. Jom kita tengok 20 sen pula. 20 sen pula. Macam mana kalau kedudukan 20 sen?
Okey, baik kita tengok yang ni pula. Tu dia. 20 sen. Sekarang cikgu tunjukkan 20 sen pula. Nah, ni 20 sen. 20 sen cikgu. Betul lah duit 20 sen. Okey. Titik perpuluhan di mana? Ni titik perpuluhan. Titik ini pisahkan antara siapa? Pisahkan antara ringgit dan sen. Okey. So sekarang duit kita 20 sen. Bila 20 sen kita kena tengok rumah 10 sen lah. 20 sen. Maka kita kena tengok rumah 10 sen. Mana rumah 10 sen? Ini cikgu rumah 10 sen. Ini rumah dia. Okey. Jadi kita nak kena naikkan yang mana cikgu? Atas turun tak? Tak turun cikgu. Sebab 20 kita naikkan yang bawah. Naik berapa cikgu? Naikkan 2 sahaja. 20 sen. Rumah 10 sen. Ini adalah rumah 10 sen. Maka naikkan 2 biji sempua ni. Yang di rumah 10 sen naikkan 2 biji. Maka dia jadilah 20 sen. Itulah nilai 20 sen dalam sempua. Boleh nampak tak murid-murid? Boleh? Jadi cikgu harap murid-murid nampaklah. Dah belajarkan sempua kan? Tapi sempua yang sebelum ni kita belajar lain. Sempua sebelum ni tak ada titik perpuluhan tu. Sebab dia nombor biasa, sah puluh ratus. Okey, tapi dalam wang dia ada apa? Dia ada nilai sen. Maka kita kena buat titik perpuluhan tu. Dia dalam sempua kita ada titik perpuluhan tu yang memisahkan sen dengan ringgit. Okey? Boleh? Okey. Baik. Okey, baik. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, tadi 5 sen, 10 sen. Okey, sekarang 20 sen. Sekarang kita tengok pula 50 sen. Okey. Okey, ni 50 sen. Okey, 50 sen. Okey, 50 sen mana yang nak turunkan dia? Ini dia. 50 sen kita kena tengok rumah 10 sen lah. Mana rumah 10 sen? Yang ni rumah 10 sen. Ni titik kan? Titik belakang ni adalah rumah 10 sen. Kalau 50 sen nak turunkan yang mana? Maka kalau nombor 5 kita kena turunkan yang sebelah atas. 5. Turunkan atas saja 5. Atas tu kita turunkan sebiji nilainya 5. Maka ini dah 50 sen. Itu kedudukan dia, 50 sen. Boleh nampak tak? Boleh. Okey, baik, terbaik. Okey. Okey, itu yang cikgu nak tunjukkan. Okey. Cikgu nak tunjukkan yang lain pula. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap. Okey, cuba kita tengok gambar ni. Okey, kita tengok gambar ni. Cuba murid-murid tengok ni. 20 sen ni. Nampak tak gambar tu? Okey, yang gambar arnab ni 20 sen. Nilai wang kita 20 sen. Okey. Kita tengok kat sini ada ringgit, okey? Ada ringgit, ada sen. Ni titik perpuluhan yang pisahkan ringgit dengan sen. Kalau 20 sen mana ni? Ni dia naik 2. Nampak tak tu? Dia naik 2 biji tu. Yang dekat rumah puluh tu, pu sen tu. Dekat rumah pu sen, 10 sen. Dia naik 2 je. Maka tu adalah contoh nilai 20 sen dekat dalam bakus kita, okey? Okey, kita tengok lain pula, lagi gambar lagi. Okey, sorry. Okey, baik. Okey, sekejap. Fight with me. I'm in first grade. So Okey, jom kita tengok sama-sama yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa 20 sen. Okey, murid-murid.
Okey, boleh dengar tak video ni? Boleh nampak tak video ni? Okey, baik, kita tengok Okey, gabungan nilai wang pada abakus. Okey, baik. Ni duit berapa ni? 50 sen. 50 sen kan? Nampak tak 50 sen tu? Okey, nampak tak titik perpuluhan tu? Pada Titik abakus, untuk titik memisahkan tengah ringgit ialah dengan titik sen. untuk memisahkan ringgit dan sen. Okey. Bahagian kanan ialah sen. Manakala bahagian kiri ringgit. Ringgit. Nilai tempat sah, nilai tempat puluh, nilai tempat sah dan nilai tempat puluh. Okey, kita gerakkan manik 5 turun ke bawah di bahagian sen. Di tempat puluh. 50 sen. Nampak Okey, tak 50 sen seterusnya tu? nilai wang ialah 20 sen. Okey, kita tengok 20 sen pula. Macam mana nak turunkan, nak Pada buat abakus, pada abakus. Macam kita mana akan nilai 20 gerakkan sen? manik di bahagian sen. 20 sen maksudnya kita kena gerakkan 2 manik Di rumah bahagian sen. sen. Kita gerakkan Di rumah 1, kita gerakkan 2. Di rumah bahagian 40 sen. 20 20 sen. Okey, kita gerakkan 2 biji manik di rumah sen tapi yang melibatkan rumah puluh. Puluh sen tu. Okey, kita gerakkan di rumah tu. Maka itu adalah manik bagi nilai 20 sen. Okey. Itu kedudukan nilai manik bagi 20 sen. Okay. Baik, kita tengok yang Contoh seterusnya. Nilai Okey, wang nilai ialah 10 sen. 10 sen. Macam mana nak gerakkan dia? Kita tengok Titik tengah Okey. memisahkan ringgit dan sen. 10 sen maksudnya kita kena gerakkan manik di bahagian sen. 10 kita kena gerakkan manik di tempat puluh. Okey. Kita kena gerakkan 1 biji manik di rumah 10 puluh sen. Maka nilainya 10 sen. Okey. Seterusnya, nilai wang ialah Okey. Baik, kalau 60 sen. Tadi kita dah tengok 50 sen, 20 sen, 10 sen. Kalau 60 sen. Macam mana pula 60 sen? Okey, kita tengok sen dan tambah 10 sen menjadi 60 sen. Pada abakus, kita perlu gerakkan manik di bahagian sen. Rumah sen 60 dan sen, melibatkan maknanya kita 60 kena sen gerakkan manik di rumah manik 10 5 sen. turun ke bawah. Okey, 50 sen, 50 sen kita turunkan Manik 6 naik ke dulu. atas. Kemudian 60 satu yang bawah kita naikkan ke atas. Maka 5 tambah 1 nilainya 6. Maka 60 sen. Itu contoh kedudukan nilai 60 sen dalam abakus wang. Boleh nampak murid-murid? sen. Boleh. Itu nilai 60 sen. Kedudukan nilai 60 sen. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya, yang Nilai terakhir. wang seterusnya ialah RM1. Macam mana RM1? Ni yang terakhir, okey? RM1. Lepas ni kita tengok buku teks kita pula. Jadi kita kena gerakkan manik di bahagian ringgit. RM1 kena dekat RM2. RM1 macam mana? Kita perlu gerakkan 1 di tempat sah di bahagian ringgit. Ya. 1. Itu dia kedudukan. Rumah ringgit di RM1. RM1. Okey, baik. Nampak Okey. Baik. Itulah contoh yang cikgu boleh tunjuk pada murid-murid. Okey. Baik. Jadi kita dah tengok nilai wang pada abakus. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok nilai wang kita. Okey, kita nak membilang terus nilai wang. Selalu kita dapat wang shilling, kita tak pernah kira. Kita tahu, okey, ini 5 sen, ini 10 sen, ini 20 sen, kita sebut macam tu. Tapi kalau bergabung, contohnya macam gini. Okey, kita tengok yang pertama ni. Okey, kita tengok yang pertama yang cikgu bulatkan warna hitam ni. Apa nilai dia ni? 10 sen. Macam mana boleh jadi 10 sen? Sebab kita ada 5 sen sebanyak berapa keping tu? 2 keping 5 sen. Maka 5 tambah 5, 10 sen. Okey, 5 tambah 5, 10. Maka 5 sen tambah 5 sen, 10 sen. Ni apa, Firas? Apa, Firas? Muka surat 100, muka surat 14. 100 tadi darjah 6. Muka surat 14 jilid 2, Firas Terima kasih. Masuk join, okey. Okey, tak apalah. Lambat sikit tak apa. Kurang-kurangnya masuk. Okey, baik.
Okey, baik. Itu 10 sen 5 tambah. Okey, kita tengok yang ni, yang cikgu bulatkan warna ungu ni. Apa nilai dia ni? 30 sen. Macam mana kita nak jadikan nilai 30 sen? Kita kena ada apa? 20 sen 20 sen tambah dengan 10 sen. Okey, apa yang jadi 30 sen? Okey, apa wang lain yang kita boleh jadikan 30 sen? Apa dia? 10 Apa sen tu? tambah 10 10 sen. sen tambah 10 sen. Ya, 10 sen tambah 10 sen tambah 10 sen pun boleh jadi 30 sen. Ada lagi tak kombinasi shilling lain yang boleh jadi 30 sen? Ada cikgu. 20 sen, 5 sen, 5 sen. Betul tak? Betul. Ada lagi cikgu. 10 sen, 10 sen, 5 sen, 5 sen. Betul tak? Betul. Jadi murid-murid, kalau kita ada duit shilling, jangan kita buang. Kalau kita jumpa duit shilling, simpan masuk tabung. Ataupun kita sebelum masuk tabung, kita susun. Kita susun kombinasi duit tu. Berapa saya ada ni? Letak 20 sen, 10 sen, 10 sen, kita kira. Oh, saya ada 40 sen. Oh, saya ada 70 sen. Oh, saya ada duit 5 sen. Ada 85 sen. So, kita bermain dengan kombinasi wang shilling tu. Okey? Okey, baik. Cuba kita tengok yang bawah ni. Yang cikgu bulatkan warna oranye ni. Yang cikgu petakkan warna oranye ni. Oh, sorry. Yang cikgu bulatkan warna oranye ni. Okey. Kita ada berapa sen tu? 50 sen. 50 sen tambah 10 sen. Tambah 5 sen. Tambah 5 sen. Maka jadi berapa nilai dia tu? 60 sen. 60 sen. 65 sen. 65 sen. Okey, 50 sen tambah 10 sen, 60 sen. 60 sen tambah 5 sen, 65 sen. Boleh murid-murid? Itulah kombinasi wang. Mudah saja kan? Awak pun selalu pegang wang shilling kan? Okey, baik. Okey, so sekarang ni cikgu nak tunjukkan pula kombinasi wang melibatkan ringgit. Jom kita tengok sama-sama. Tadi sen kan? Ni Kak. Tadi dalam video tadi cikgu dah tertunjuk satu kan? Yang RM1 kan? Macam mana kedudukan RM1? Jom kita tengok ni. Okey, kita tengok yang RM1 dulu. Kita tengok yang RM1 dulu. Okey, ni nilainya berapa ni? Yang cikgu bulatkan warna merah ni. Cikgu petakkan ni. Nilainya RM1 ataupun RM1. RM1. Okey. Baik. Pertama sekali kita tengok ni titik pemisah. Okey, ni adalah titik pemisah antara ringgit. Ni. Titik. Okey, antara ringgit dengan sen. Ni rumah sen. Sebelah sini rumah sen. Okey, yang sebelah kanan ni sen. Okey, bila RM1 kita akan tengok ni. Ni adalah rumah ringgit. Okey, ringgit. Alamak, tak nampak pula. Sekejap cikgu betulkan anak panah cikgu. Okey. Okey, ni adalah rumah ringgit. Cikgu buat anak panah ni. Okey, ni adalah ringgit. Maka bila RM1, kita naikkan yang bawah satu. Yang bawah saja kita naikkan satu. Tak nampak cikgu bulatkan warna. Okey, cuba warna kuning, nampak tak? Oh pun tak nampak jugalah, kena warna merah lah baru nampak kan? Cikgu bulat warna merah. Nampak tak cikgu naikkan bulatkan warna merah tu? Okey, naikkan satu di rumah ringgit. Maka bila kita naikkan satu biji manik di rumah ringgit tu, maka nilai dia RM1. Okey. Baik, cikgu macam mana RM5? Ni duit RM5. RM5 kita akan tulis RM5. Itu cara tulis RM5. Okey, baik. Pertama sekali bila kita nak tengok dalam abakus, kita perhatikan titik perpuluhan. Okey, ini adalah titik dia. Titik perpuluhan yang memisahkan antara ringgit dengan sen. Okey, bila kata RM5, kita kena tengok rumah ringgit lah. Mana rumah ringgit cikgu? Ni rumah ringgit. Sebab RM5 kan? RM5. Ni rumah ringgit. Bila kata RM5, dia kena naik, dia kena turunkan yang atas. Yang atas kita turunkan satu biji saja. Satu biji ni nilainya adalah 5. Okey? Yang atas ni nilai dia adalah 5. Maka RM5 lah. Okey? RM5 nilai dia. Okey? Yang atas tu. Okey, baik. RM10. Okey, RM10 ni adalah wang RM10. Okey? Yang cikgu petakkan ni wang RM10. Okey, macam mana nak tulis RM10? RM10. Okey, ni tulisan dalam angka RM10. Okey, macam mana nak tengok kedudukan manik RM10 dalam abakus? Pertama sekali macam biasa kita tengok kedudukan titik,
Ini adalah titik dia. Maka kita kena tengok tadi depan dia ringgit. Maka kalau RM10 dia berada di rumah RM10. Mana rumah RM10? Ini rumah RM10. RM10. Dia di bahagian yang kedua. Kalau RM10 kita akan naikkan yang bawah. Satu biji manik yang di sebelah bawah. Maka bila naik satu, okey, ini adalah 1.0.0. Ini adalah RM10. Nilai yang menunjukkan RM10. 1.0.0. Okey. Itu dia punya contoh dia. Boleh nampak tak murid macam mana kedudukan RM1, RM5 dan RM10 dalam abakus? Nampak tak? Nampak. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Cikgu nak tanya. Dah faham dah. Dah belajar itulah murid-murid zaman sekarang kalau tak sekolah pun dah advance. Apa? Sebab boleh cari kat YouTube, boleh buka Google kan. Boleh cari dahulu daripada cikgu ajar. Okey, tahniah. Siapa yang berusaha lebih, dia akan dapat lebih. Itu yang Allah janjikan. Okey, siapa yang berusaha lebih akan dapat lebih. Tapi rugi tak kalau kita dengar ilmu berulang kali? Tak rugi murid-murid. Cikgu cakap kalau kita dengar ilmu berulang kali tak rugi. Kita akan ingat dan jadi lebih ingat dan akan jadi kekal dalam ingatan kita. Okey, matematik macam gitulah. Cikgu Saimi sekolah dulu nak pandai matematik macam gitulah. Dah belajar dah. Alah, boringnya lah. Benda ni kan belajar tapi Cikgu Saimi diam je. Dah belajar pun Cikgu Saimi dengar lagi. Cikgu tu ajar pun sebab kawan kita tak faham lagi, Cikgu tu ajar lagi. Tak apa, Cikgu Saimi diam je. Cikgu Saimi dah faham dah pun. Tapi Cikgu tu ajar lagi sebab kawan tak faham. Kawan lain yang tak faham, Cikgu dengar juga. Cikgu dengar sampai 3-4 kali. Cikgu dah tak payah buat latihan dah. Dah diingat dalam kepala otak kita dah. Dah ingat dalam minda kita. Dah terus ingat. Sebab kita dengar berulang-ulang kali. Macam gitulah belajar matematik, okey? Jadi kalau cikgu kita ajar berulang-ulang kali, kalau nanti dekat sekolah dah buka sekolah ke sekolah menengah, Nawal, Wasim, Firas, cikgu ni, alah cikgu yang ni saya dah faham lah. Kenapa cikgu ajar lagi? Mungkin ada kawan kita tak faham. Kita diam je lah. Kita tengok je lagi. Bila kita tengok lagi banyak kali, kita akan jadi ingat. Okey, jangan kita mengeluh. Jangan kita, alah boring, tak nak macam itu. Dengar je. Tak apa. Nanti dia akan jadi ingatan yang kuat, yang kekal. Okey, baik. Okey, baik. Jadi, cikgu nak murid-murid, khususnya murid SK Belemang. Firas. Mana Firas cikgu? Firas buka buku aktiviti Firas. Firas buka buku aktiviti. Firas dengan ibu ke tu? Kalau ada kawan-kawan tanya, hari ni kena buat latihan apa? Kita buat muka surat 15. Okey, 15 dan 16. Okey, Firas? Latihannya kita buat muka surat 15. Okey. Cuti-cuti santai-santai. Dah siap dah? Bagus, terbaik Nawal. Okey. 15 dengan 16. Ni ada abakus ni. Okey, boleh tengok abakus ni macam mana kedudukan nilai ni, berapa sen, berapa ringgit ni. Tengok macam mana cikgu ajar tadi, okey? Okey, baik. Okey, 15 dengan 16. Okey, cikgu Firas tadi masuk lambat lah cikgu, tak apa. Nanti cikgu bagi link rakaman tadi. Yang kita belajar tadi daripada awal, cikgu akan bagi dalam YouTube. Firas tengok balik dalam YouTube, okey? Okey, tengok daripada awal, fahamkan balik apa yang kita belajar tadi dekat tajuk nilai wang ni. Okey, jadi murid-murid sekolah cikgu boleh buat latihan muka surat 15 dengan 16. Okey, Firas, Siti Nurjana, Fahami, Faizal, Raikal yang tak dapat jawapan ni tak apa, nanti tengok rakaman cikgu akan bagi link ni. Sila buat muka surat 15 dengan 16. Okey, ada apa-apa nak tanya tak Wasim? Wasim tak ada. Okey, Wasim dah buat dah buat latihan ni Nanti saya buat. Oh, belum buat juga kan. Sekolah Wasim belum buat Okey, tak apa. Kalau belum buat tunggu sekolah Wasim, okey? Firas dengan kawan-kawan yang lain sekolah cikgu kena buatlah Okey, Nawal, apa pun nak tanya tak? Tak. Okey, kalau tak ada itu saja. Okey, kalau tak ada itu saja. Okey? Tadi cikgu ada kelas tahun 6 dengan tahun 3. Okey. Tahun 3 tadi cikgu bacakan sajak ni. Hari ni hari apa hari ni? Hari Selasa. Hari Selasa. Hari ni kita cuti kan? Kita cuti sebenar apa hari ni? Saya pun ada sajak. Hari Merdeka. Okey, cikgu bacakan sajak.
untuk murid-murid tahun 1 cikgu, special untuk murid-murid tahun 1 cikgu. Nak dengar tak sajak? Nak. Okey, cikgu bacakan sajak. Okey, tajuknya Negaraku Merdeka. Okey. Dengar cikgu sajak. Cikgu bacakan sajak untuk murid-murid tahun 1 cikgu sempena cuti hari ni. Semoga dengan baca sajak ini kita dapat menghayati bulan kemerdekaan, bulan Ogos. Okey. Kita merdeka berapa hari bulan? Siapa ingat tarikh kita merdeka? 31 Ogos 1957. Okey, baik, cikgu bacakan. Negaraku merdeka. Negaraku tetap merdeka. Walau dalam genggam bara, walau dalam tangis duka, walau dalam cemas bencana. Negaraku tetap merdeka. Walau ada yang cuba menderhaka, walau ada yang cuba mengkhianati negara, walau ada sekongkol musuh durjana. Negaraku tetap merdeka, walau bila zamannya, walau bagaimana pemimpinnya, walau di mana duduk rakyatnya. Negaraku tetap merdeka kerana ada anak Malaysia berbangga dengan negaranya, berjuang hingga ke akhir nafasnya. Salam kemerdekaan. Sajak yang ditulis oleh Dr. Zamri Abdul Kadir, 30 Ogos 2014. Okey. Semoga sajak ini memberikan kita peringatan untuk sayang pada negara, untuk menghargai kemerdekaan. Okey. Kita kena bersyukur apa yang kita ada hari ni. Boleh duduk dalam rumah, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh belajar. Walaupun tak boleh pergi sekolah, ada line internet. Kawan-kawan kita dekat Palestin tak boleh belajar. Jadi kita kena bersyukur. Okey. Selamat Hari Merdeka yang kali 64. Okey. Itu saja. Selamat buat latihan Firas dan kawan-kawan murid sekolah cikgu. Saya punya video tahu. Okey, nanti cikgu like. Okey, nanti cikgu akan buka lepas ni. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, sama-sama. Bye. Bye, cikgu. Bye. Abang.